Tajuk seterusnya adalah menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Okey, apa maksud dia? Contohnya, satu nombor 125, kita nak tukarkan ke dalam bentuk indeks di mana asasnya adalah 5. Dan awak tahu bentuk indeks mesti ada asas, mesti ada indeks. Jadi dia bagi satu nombor 125, macam mana kita nak tukarkan kepada bentuk indeks asasnya adalah 5. Okey, tengok contoh 1. Tuliskan 125 dalam bentuk indeks menggunakan asas 5. Maksudnya nombor 125 ni kita nak tukarkan kepada asas 5. Jadi dalam bentuk indeks dia akan jadi 5 kuasa berapa? Okey, kita ada dua kaedah untuk selesaikan. Di mana kaedah yang pertama adalah kaedah pembahagian berulang. Kaedah yang kedua adalah kaedah pendaraban berulang. Saya akan tunjuk dulu kaedah pembahagian berulang. Kaedah pembahagian berulang ni awak dah belajar macam mana nak cari GSTK, FSTB. Itu adalah kaedah pembahagian berulang. Jadi, soalan dia 125 asas 5. Jadi, nombor 125 bahagi dengan 5. Okey, ini bentuk pembahagian berulang. Kenapa bahagi 5? Sebab dia nak asas 5. Kalau dia nak asas 10, bahagi dengan 10. Jadi 125 bahagi dengan 5, awak akan dapat 25. 25 ni awak bahagi lagi dengan 5. Awak akan dapat 25 bahagi 5 dapat 5. 5 ni awak bahagi lagi dengan 5. Nak bahagi sampai mana? Sampailah dia dapat jawapannya adalah 1. Jadi, awak tengok 5 ni ada berapa kali? Bermakna ini adalah nilai N. N ni ada berapa kali ni? Ada 3 kali. Jadi, apa jawapan dia? Bentuk indeks dia akan jadi 5 kuasa 3. Okey, faham? Ini adalah kaedah pembahagian berulang. Okey, macam mana pula kalau kaedah pendaraban berulang? Nombor yang sama, 125, dia nak asas 5. Jadi, 5 darab 5. 5 darab 5, awak akan dapat apa? So, awak akan dapat 25. Okey, 25 ni darab pula dengan 5 lagi sekali. So, 25 darab dengan 5, awak akan dapat apa? 125. Jadi, berapa kali 5 ni didarab? Sebanyak 3 kali. Jadi, 125 sama dengan 5 kuasa 3. Jawapan yang sama tapi kaedah yang berbeza. Okey, jadi kita ada dua kaedah. Kaedah pembahagian berulang, kaedah pendaraban berulang. Kalau saya lagi senang kaedah pembahagian berulang berbanding pendaraban berulang. Okey, kita teruskan dengan contoh 2. Okey, contoh 2, kita rujuk kepada buku teks muka surat 4. Okey, soalan dia tuliskan 64. Okey, 64. Dalam bentuk indeks menggunakan asas 2, asas 4, asas 8.
saya akan ajar menggunakan kaedah pembahagian berulang saja. Okay, jadi tapi awak kena tahu bahawasanya dia ada dua kaedah. Kaedah pembahagian berulang dengan pendaraban berulang. Kenapa saya pilih pembahagian berulang? Sebab pada saya pembahagian berulang lagi senang. Awak bahagi sampai dapat nombor 1. Okey. 64 nak tukar pada asas 2. Jadi 64 dibahagikan dengan 2 secara berulang dengan 2. 64 bahagi 2 dapat 32. 32 bahagi 2 dapat 16. 16 ni bahagi 2 dapat 8. Nah, sampailah awak dapat 1. Jadi N-nya adalah 6. Jadi 64 bila ditukarkan kepada asas 2, nombor indeks dia adalah 2 kuasa 6. Okey, asas 4. Soalan sama, 64 bahagi dengan 4. Awak bahagilah dengan 4 sampailah dapat 1. 64 bahagi 4 dapat 16. 16 bagi 4 dapat 4. 4 bahagi 4 dapat 1. Jadi N dia ada berapa? Ada 3. Jadi 64 bila tukar kepada asas 4, dia akan jadi 4 kuasa 3. Asas 8. Bermakna 64 kita bahagikan dengan 8. 64 bagi 8 dapat 8. 8 bagi 8 dapat 1. Jadi N ini ada 2. Maka 64 ini sama dengan 8 kuasa 2. Kalau dia minta dalam asas 8. Okey, contoh 3. Tuliskan 64 per 125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 4 dan 4 per 5. Ni adalah nombor pecahan. Jadi macam mana awak nak jadikan dia dalam bentuk indeks? Okey, sama juga. Jadi 64 ni kita akan jadikan kepada asas 4. 64 bahagi dengan 4. Pengangka bahagi dengan pengangka, penyebut bahagi dengan penyebut. 64 bahagi 4. 6 bahagi 4. 64 bagi 4 dapat 16. 16 bahagi dengan 4 dapat 4. Bahagi dengan 4. So 4 bagi 4 dapat 1. Okay, 4 bagi 4 dapat 1. Bermakna dia akan jadi 4 kuasa 3. Okey, seterusnya adalah 125 dengan 5. 125 bahagi dengan 5 dapat 25. 25 bahagi dengan 5 dapat 5. 5 bahagi dengan 5 dapat 1. Jadi 5 kuasa 3. Maka 64 perkan dengan 125. Jawapannya adalah 4 per 5 kuasa berapa ni? Kuasa 3.